Sebab tu ada pepatah Arab disebut al-ilmu bila amal ka syajaratin bila samar. Ilmu tanpa amal ni bagaikan pohon tidak berbuah. Jadi ilmu yang saya teringat juga ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih disebut apa kepada kita? Laisal ilma bi kathratir riwayah wa innamal ilma al khasyah. Orang berilmu ni bukan banyak tulis. Orang berilmu ni bukan banyak mencatat. Tapi orang yang betul-betul dipanggil berilmu adalah orang yang semakin dapat ilmu makin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi pernah kata khairun nas anfa'ahum linnas. Siapa dia sebaik-baik manusia? Sebaik-baik manusia adalah orang yang bagi manfaat kepada manusia yang lain. Kalau nak lapang buat apa? Pergi healing. Kalau nak tenang dada, pergi kedai kopi lepak, dengar lagu dundang-dundang waktu malam. Dan dia rasa itulah nilai ketenangan dan bahagia sebenarnya. Sedangkan silap kan, kita kalau nak cakap Nabi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat kembali ke rancangan Sembang Songkok Tinggi, Sembang tak kosong tapi berisi. Anda bersama saya Imam Amirul dan saya Abon. Apa topik kita pada hari ini? Memperkatakan satu topik yang agak nampak mudah tetapi payah untuk kita merealisasikan, iaitu menghidupkan sunnah dalam kehidupan seharian. Nampak topiknya tu macam agak pelik. Tapi itulah yang kita akan bualkan tentang tajuk. Sebab gabungan topik yang menarik ini, kita berborak bagaimana satu amalan sunat dikaitkan pula dengan satu perayaan. Baik, oleh itu kita akan bawakan bersama yang tak asing lagi dalam Sembang Songkok Tinggi, Al-Fadil Ustaz Muhammad Faiz selaku panel jemputan kita. Dan insyaAllah beliau akan mengupas tajuk kita menghidupkan sunnah dalam kehidupan harian. Dan mungkin kita nak tanya khabar dulu, Ustaz. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Macam mana perjalanan ke sini? Okay, Ustaz. Alhamdulillah, jalan clear. Okay, Ustaz. Berkaitan dengan sunnah ni, kita cakap dengan sunnah ni lah. Banyak perkara-perkara yang mungkin kita anggap ataupun kita hanya pandang sunnah itu pada segi pakaian saja. Pakai jubah, pakai serban, apa semua, nampak warak apa semua ni, inilah sunnah. Jadi pada sebenarnya pengertian sunnah itu lebih meluas. Pengamalan itu dalam kehidupan itu lebih meluas. Jadi Ustaz, soalannya kita juga mengaku bahawa kita ikut sunnah, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dan kita semuanya sayang dan mengambil kisah pasal tu kehidupan pengorbanan baginda, dan cara yang terbaik adalah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi soalannya, kita masuk terus kepada soalannya. Ya, baik. Okey, mengapa kita ni sebagai umat Islam ni patut mengetahui tentang sifat kepribadian dan ketinggian akhlak Rasulullah SAW ini sering diabaikan oleh sebagian besar umat Islam, sehingga kita ni tidak dapat menonjolkan keindahan akhlak Islam kepada orang yang bukan Islam. Dan juga kita gagal menjelmakan Islam rahmat kepada sekian alam. Baik. Bismillah wa sallallahu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi terima kasih kepada Abah Abun dan juga imam kita atas soalan tadi. Jadi dalam surah Al-Anbiya pada ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utuskan engkau duhai Muhammad atas muka bumi ini melainkan untuk membawa rahmat atas sekalian alam. Kemudian dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diutuskan dengan misi dan juga visi. Apa misi dan visinya? Nabi sebut innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Dalam sebahagian matan Nabi kata li utammima salihal akhlaq. Aku diutuskan atas muka bumi ini tak lain tak bukan untuk menyempurnakan adab dan juga akhlak. Jadi kedatangan Nabi SAW bukan nak suruh kita jadi orang kaya, orang tough, orang sado, orang cantik, orang ramping. La. Tapi Nabi SAW lebih kepada nak kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diredai olehnya. Dalam waktu yang sama, kita menjadi umat Nabi SAW pada hari ini, kita kena sedar yang kita semua adalah duta agama. Kita adalah duta agama. Bila kita sebut kita adalah duta agama, kita perlulah menonjolkan, macam Abah Abun kata tadi, menjelmakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada orang yang bukan Islam. Betul. Sebab tu kalau kita sebut tentang sunnah akhlak Nabi tu, cukup kalau kita dapat menjelmakan, kita dapat ikut bagaimanakah cara kehidupan Nabi SAW, itulah merupakan sunnah.
Jadi mungkin kalau Ustaz boleh terangkan lagi sikit ataupun lebih mendalam, bagaimana yang dimaksudkan, apakah yang dimaksudkan dengan sunnah dalam kehidupan ataupun sunnah di sudut pandangan Islam tu sendiri. Barakallahu fikum. Jadi sunnah ini ada beberapa pengertian. Satunya kalau kita bahas dari sudut bahasa, sunnah ini bererti metod, jalan ataupun cara. Semisal kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajraha wa ajru man amila biha ba'dahu ghaira an yanqusa min ujurihim syai'. Nabi kata barang siapa menunjukkan satu jalan kebaikan dalam agama Islam ini, kalau ada orang yang tiru, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa sedikit pun dipotong, ataupun pahala sempurna orang tu dapat akan diberikan kepadanya. So nak menunjukkan kepada kita sunnah itu maksudnya lorong ataupun jalan. Menurut ahli hadis pula, sunnah itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik ucapan, baik perbuatan, baik takrir Nabi SAW, pengakuan Nabi SAW. Dan dari sudut ahli akidah pula ataupun ahli usul fiqh dan yang lainnya, dia adalah antonim ataupun kata lawan bagi perkataan bid'ah. Yang ni perkataan ni mungkin orang kita tak suka nak dengar, tapi dia adalah ucapan Nabi SAW yang patut kita tinggikan juga sebutannya, supaya kita ni tak terjerumus ke arah kita bajet benda baik. Betul. Confirm takkan tak dapat pahala langsung. Tapi kita kena faham, kalau kita kembali kepada tafsir surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, berapa ramai di kalangan umat Nabi SAW dihalau keluar daripada mendapatkan air telaga tersebut hanya kerana urusan tersebut. Jadi sunnah dari sudut ahli akidah, mereka kata dia adalah kata lawan bagi perkataan bid'ah, dan sunnah itu sendiri adalah mengikut seluruh apa yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, berteraskan Quran jugalah. Baik. Okey, baik Ustaz. Tadi saya suka ya Ustaz sebut definisi yang membezakan antara yang sunnah dan juga antara yang bid'ah. Tapi kalau kita tengok dalam masyarakat kita di Malaysia ini, yalah, kita disebabkan kita ni, Malaysia ni adalah dikenali sebagai masyarakat yang majmuk, yang datang daripada seluruh pelosok dunia, daripada Arab pun ada kat Malaysia, yang daripada Bangladesh, Pakistan, Jepun, China, semua ada kat Malaysia ni. Macam-macam bangsa, macam-macam budaya kalau kita katakan, penuh ada kat Malaysia ni. Tapi dari situ juga boleh timbul ni cetusnya beberapa pandangan, mungkin aliran, mungkin pengamalan-pengamalan yang mungkin sampai masyarakat kita keliru mana satukah yang sunnah dan mana satukah yang bid'ah. Tapi bila kita sebut tentang bid'ah ni, biasalah orang akan relatekan dengan perayaan-perayaan, contohnya seperti sebutkan awal tadi, macam perayaan ataupun menyambut maulid dan sebagainya tu. Jadi apakah kayu ukur kita untuk masyarakat untuk nak membezakan sunnah dan juga bid'ah tu pada definisi tu? Dan dipanjangkan sikit, kadang-kadang kita agak keliru antara adat dan ibadat. Ibadat, betul. Jadi sebab itu kita sangat berhajat untuk kembali kepada kefahaman salafus salih. Mana satu ibadat, mana satu adat. Sebab saya teringat akan ucapan Al-Imam Ibn Kathir, pengarang kepada tafsir Al-Quran Al-Azim yang wafat pada tahun 774 Hijrah. Dia mengatakan kepada kita, laukana khairan lasabaquna ilaih. Sesuatu yang dalam urusan agama ni, kalaulah ianya baik, pasti orang-orang terdahulu telah pun melakukannya dan kami juga akan mengikutinya. Tapi itu yang kita sebut kan, bila kita berada di mutaakhir ini, semua orang klaim sayangkan Allah, sayangkan Nabi SAW, tapi mungkin mereka terlupa di antara firman Allah yang Allah katakan kepada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalaulah kalian betul-betul cintakan Allah Ta'ala, ikutlah aku. Jadi Nabi SAW pula pada khutbah perpisahan ataupun haji perpisahan Nabi, Nabi dah kata dah, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Selama mana kalian berpegang dengan dua perkara ni, kalian tak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran wa sunnati. Dan Nabi kata, addu alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian dengan gigitan yang sungguh-sungguh. Jadi kita ni tak fahamlah, kita hidup majmuk dekat Malaysia ni kan, berbilang kaum, dan masing-masing pakat-pakat nak menzahirkan kecintaannya kepada, contoh kita kata tadi Maulidur Rasul kan, kita kata nak menzahirkan cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi kita ni nak kena kembali kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa? Pasal Nabi SAW pernah
endorse. Nabi kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi kata dalam ramai-ramai umat manusia ni, kurun yang terbaik adalah kurun aku. Maksudnya kurun para sahabat. Diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh tabi'ut tabi'in. Jadi mereka ni adalah orang yang paling faham urusan agama ni abang Abun. Paling faham jemaah sekalian. Jadi kalau kita sendiri pun nak menzahirkan rasa cinta, sepatutnya kita meneladani 3 kumpulan yang pertama ini. So kita akan dapat bezakan bagaimana, adakah ini ibadat ataupun adakah ini adat, ataupun yang sunnah ataupun yang bukan sunnah. Dalam kita mengikut sunnah ni, maknanya kita mengikut contoh yang cukup terbaik dan orang yang terhebat. Jadi setuju tak boleh katakan sejak daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dia dengan berbagai-bagai peristiwa yang pelik, yang menakjubkan, adakah ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan juga kebesaran Allah atas kelahiran junjungan besar kita ni? Jadi kita semua sedia maklum, tidak ada hari yang paling berbahagia bagi orang beriman melainkan dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Nabi kita dilahirkan, ini juga adalah bukti di mana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sebenarnya orang-orang ahli kitab, orang musyrikin ni, diorang kata kami tak akan berubah, kami akan berpegang teguh dengan agama kami sampai datang kepada kami bayyinah. So dia orang tunggu bayinah. Apa maksud bayinah tadi? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Nah, dia orang sebenarnya nanti akan datangnya Nabi akhir zaman, dan juga Rasul tersebut akan bacakan salah satu daripada lembaran yang Allah Ta'ala turunkan. Tapi poin utama dia, ketika mana Nabi dah keluar, memanglah Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Allah datangkanlah Nabi SAW supaya kita ni hidup bersyariat, kita hidup ni berpanduan. Tapi ketika telah muncul Nabi SAW di sisi mereka, adakah mereka beriman? Sebahagian menolak dan sebahagian lagi berimanlah dengan Nabi SAW. Kita sebut pasal sunnah-sunnah ni. Betul. Ya. Agaknya daripada tadi kita cerita pasal sunnah. Sunnah. Jadi apa tu sunnah dalam kehidupan Islam sebenarnya tu? Nak relatekan dengan kehidupan kita tu, ya, dalam masyarakat, dalam Islam tu sendiri, keluarga juga, yang keluarga kita tu. Sebab kita faham, kita ni mungkin sebagai suami, sebagai ayah ni, mungkin kita ada peluang untuk kita nak belajar, kita nak cari ilmu sebagainya, tapi nak bawa balik, nak terapkan amal sunnah dalam keluarga, lepas tu pula yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Bagaimana Ustaz? Baik. Sebab tu ada pepatah Arab disebut al-ilmu bila amal ka syajaratin bila samar. Ilmu tanpa amal ni bagaikan pohon tidak berbuah. Jadi ilmu yang saya teringat juga ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, disebut apa kepada kita? Laisal ilma bi kathratir riwayah wa innamal ilma al khasyah. Orang berilmu ni bukan banyak tulis. Orang berilmu ni bukan banyak mencatat. Tapi orang yang betul-betul dipanggil berilmu adalah orang yang semakin dapat ilmu, makin dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena faham satu hakikat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kita ni semua akan kembali kepada Allah dalam keadaan solo. Dalam waktu yang sama kita tetap akan dipertanggungjawabkan. Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini semua sedar tak sedar, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan atas pimpinan-pimpinan kalian. So kita akan dipimpin, kita akan dipertanggungjawabkan atas diri kita, atas isteri kita, atas anak-anak kita. Ya. Jadi sebab itu kita bila keluar menuntut ilmu ni, memang tak lain tak bukan kita diminta untuk sampaikan. Itu yang Allah kata kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sampaikanlah dakwah ini kepada orang yang dekat-dekat dengan kau, wahai Muhammad. So sebab itu bila Nabi panjat atas bukit Safa, Nabi pun panggil lah, ya ma'syara Quraisy, mai sini semua. So Nabi mula nak mula start dakwah. So dari sudut nak pengamatan sunnah ni, dia bukan hanya untuk diri sendiri saja. Sebab tu Nabi pernah kata khairun nas anfa'ahum linnas. Siapa dia sebaik-baik manusia? Sebaik-baik manusia adalah orang yang bagi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi cuba dapatkan ilmu berkenaan dengan sunnah, amalkan, dalam waktu yang sama sebarkan kepada yang lain. InsyaAllah kita dapat. Mana kita kalau kita tengok Nabi sendiri pada awal dakwahnya pun, Nabi pada kaum kerabat juga. Kaum kerabat dulu. Tarik ahli keluarga, saudara mara apa semua, bawa pergi pada yang lebih luas masyarakat dan sebagainya. Di dalam keluarga juga tentangan dia pun hebat juga, betul?
Itu keluarga belum masyarakat. Belum masyarakat. Macam sekarang ni kalau kita netizen lah. Netizen lah. Kita nak menghadapi satu persatu cemuhan, hinaan, apa semua Ustaz. Tambah lagi bila kita cerita pasal sunnah ni, amal sunnah itu, amal sunnah ni, orang kata apalah sunnah zaman sekarang, orang tak pakai dah. Kan? Zaman ni orang fikir kemajuan, teknologi dan sebagainya, orang akan tinggalkan benda-benda yang lama, yang kuno semua ni. Ini yang kita Tak relate. tak relatekan dengan kehidupan tu. Saya mencelah lah. Dalam Quran Allah kata wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah kata dalam kehidupan ni yang kita nak kena jadikan keutamaan adalah urusan negeri akhirat. Tapi dalam waktu yang sama jangan lupakan dunia. Tapi masyarakat dia panggil apa, netizen, nurtizen lah, macam-macam orang duk panggil lah sekarang ni kan. Diorang lebih mendahulukan emosi berbanding dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Diorang ingat dengan Kau makan. kau sudah ingat kalau nak lapang buat apa? Pergi healing. Kalau nak tenang dada, pergi kedai kopi lepak, dengar lagu dundang-dundang waktu malam. Dan dia rasa itulah nilai ketenangan dan bahagia sebenarnya. Sedangkan silap kan, kita kalau nak cari bahagia kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau kita panggil istilah sesak nafas ke, gelisah ke, duka cita ke, kata Aisyah, Nabi buat apa? Nabi akan ambil wuduk, kemudian Nabi akan solat 2 rakaat. Tapi orang hari ni mungkin dia kata macam tadi, Ustaz Imam kata ini kuno lah, bla bla bla. Dan akhirnya dia buat apa? Dia pergi cari arak dan seterusnya. Adakah dia jumpa yang namanya tenang? Sementara Dia tetap tak jumpa juga. Hatta sementara tu pun tertipu sebenarnya abang Abun. Tertipu sebenarnya. Tu ya Allah tegur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah kata apa? Sesungguhnya kesenangan, kemewahan, kemegahan telah melekakan kalian. Kita nak kejar pangkat sangat, nak kejar duit sangat, nak kejar kenderaan sangat. Allah kata kalian betul-betul telah pun dilekakan daripada melakukan ketaatan. Bila akan sedar? Hatta zurtumul maqabir. Time kalian masuk ziarah dalam kubur, time tu baru nak menyesal. Sebab itu jamaah, Abang Abun, Imam dan sidang penonton sekalian, jangan meremehkan. Sebelum kita nak wafat ni, kita nak belajar berkenaan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kerana itulah bahagia sejati. Allah Ta'ala alam. Lain daripada tu Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit kelebihan bagi orang yang menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah tu, supaya dapat mendorong ataupun memberikan semangat pada kita. Kita cinta Nabi, ikut Nabi lah, apa Nabi kan. Sunnah Nabi tu mungkin kita ambil separuh, tapi ada yang lain kita tak ikut. Kan? Tambah lagi kalau macam kita orang lelaki ni, sunnah ni kahwin je lah. Orang fikir kan, itu yang paling sunnah lah. Terpaling sunnah ni kahwin je lah, terpaling sunnah. Padahal banyak yang benda-benda lain kan. Jadi macam mana tu? Kita nak boleh suntikan semangat orang nak mengamalkan sunnah tu Ustaz. Yang pertama sekali, yang pertama sekali Allah pesan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, saat kalian masuk dalam urusan agama ni, masuk secara total. Jangan celup-celup sikit-sikit je. Ambil yang penting. Masuk semua sekali. Masuk. Dalam waktu yang sama, walaupun Allah Ta'ala suruh kita masuk dalam agama ni secara keseluruhan, Allah pesan, fattaqullaha mastata'tum. Kamu bertakwalah kepada Allah ikut kadar kemampuan kalian. Jadi kita pernah dengar sahabat-sahabat Nabi SAW pernah ziarah Nabi, tiba-tiba Nabi tak ada kat rumah. Ada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi saja. Bila ditanya tentang bagaimana ibadat Nabi dalam dan luar rumah, Aisyah pun cerita. Akhirnya 3 orang ni kata apa? Kalau macam ni tak akan sampailah darjat iman kita dengan iman Nabi. So kata salah seorang tu Abun, aku tak akan menikah. Kata pula orang kedua, aku akan berpuasa, tak akan buka puasa. Kata orang ketiga, aku akan qiyamul lail, tak akan tidur-tidur. So bila Nabi balik rumah, Nabi dengarlah soalan ni, jawapan ni. Nabi pun terus jumpa 3 orang ni. Nabi kata, antum taquluna kadha? Kalian ke yang sebut macam ni tadi? Mereka pun kata, mana ya Rasulullah, kamilah sebut. So Nabi pun kata apa? Dengar, ini ucapan Nabi ni hebat. Nabi kata, aku pun berpuasa, aku pun makan, aku pun qiyamul lail, aku pun tidur, dan aku pun berkahwin. Tapi bila Nabi tutup ucapan Nabi ni, Nabi tutup dengan ancaman. Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa menyalahi sunnah aku, dia bukan lagi umat aku. Jadi sebab tu kita takut
untuk terkeluar daripada jalan manhaj ini, jalan sunnah ini. Sebab kita takut kita ni bajet kita ni dah mengamalkan semua sunnah, terpaling sunnah, tapi dalam waktu yang sama Nabi tak mengaku umat pula. So poin saya adalah di balik kita nak mengamalkan sunnah, ikut kadar kemampuan. Banyak kisah. Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, pernah sekali itu isteri dia datang kepada Nabi, dia kata, Amru ni wahai Rasul, kalau malam kami nak ajak tidur, dia akan qiyamul lail. Siang kalau nak ajak makan sama-sama, sat lagi dia puasa. So Nabi pun kata macam baguslah. Ya, malam qiyamul lail, siang puasa. Sekali di antara sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, ya ini bukan pujian, tapi ini adalah keluhan. Ini adalah keluhan. Jadi Nabi pun panggil dia. Nabi kata, Amru, satu hari baca berapa juzuk Al-Quran? So dia kata, ya Rasulullah, sehari aku baca 30 juzuk. Boleh buat apa? 600 muka sehari. So bila Nabi dengar, Nabi kata, kalau macam tu aku bagi diskaun sejuzuk je. Daripada 30 baca 20 muka je. Daripada 604 muka, hang baca 20 muka je. Kalau kan dia kat kita melompat-lompat agak je. Seronok lah. Nabi yang bagi diskaun. Nabi yang bagi diskaun. Nabi yang endorse. Tapi apa kata dia, kalau lah Nabi bagi tahu awal, mungkin aku boleh buat. Tapi aku dah memang hari-hari kena baca 30 juzuk. Sampailah hari Nabi dah wafat, sampailah hari dia sangat-sangat tua. Dan dia kata apa? Hari ni aku menyesal. Kenapalah dulu aku tak dengar cakap Nabi baca satu hari satu? Sebab apa? Bila aku dah makin tua ni, aku tak larat dan nak baca banyak-banyak macam ni dah. Nampak tak? So point dia sekarang ni macam mana nak bagi galakan untuk orang mengamalkan sunnah. Satunya, kita kena bagi ilmu lah. Kita kena bagi tahu kepentingan mengamalkan sunnah. Dan yang kedua juga, kita kena hidupkan anak-anak ni dengan mengamalkan sunnah. Hari ni mungkin saya bagi contoh mudah lah dalam masyarakat kita. Bila kita suruh anak-anak kita, adik-adik kita pergi buangkan sampah, kan? Apa ucapan dia biasanya lepas dia dah buang tu? Atau apa kita sebut pada dia? bagi upah. Satu. Lepas dia dah buang, ni tolong ambil botol ni, tolong pergi buang, dia pun buang. Kita cakap terima kasih. Antara sunnah yang Nabi suruh kita hidupkan, man sunya ilaihi ma'rufa, barang siapa yang pernah dilakukan kebaikan ke atasnya, faqala li sahibi, maka hendaklah dia ucapkan kepada pelaku tadi, jazakallahu khaira. Ucapan tu, semoga Allah memberikan kepada engkau kebaikan. So bagi galakan macam tu. Bila budak adik-adik kita ke, anak-anak kita ke, tolong pergi buang sampah, tolong ambilkan air, tolong bawakan cawan tu, dia bawa je, kita pun jazakallahu khaira, so dia akan sentiasa dengar. Dan elah dia kata, ayah kenapa ayah asyik sebut, kenapa mak asyik sebut jazakallahu khaira? Kita pun kata inilah di antara sunnah yang matserukah, ataupun sunnah tarkiyah, sunnah yang telah dilupakan, yang ditinggalkan. Allah Ta'ala alam. Dia pakai modal pun. Betul. Tak payah pakai modal pun. Kita yang berat nak praktikkan, kan? Kita masuk masuk lift, dan orang tekankan pintu, bukakan pintu apa semua. Terima kasih pun tak. Masuk dia macam tu kan, Ustaz? Betul. Dan di Nabi kata, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tak pernah dianggap berterima kasih kepada Allah kalau dia tak berterima kasih kepada manusia. So di antara jalan kita nak menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ucap terima kasih kepada manusia. Siapa orang yang paling utama dapat ucapan terima kasih kita? Mak ayah kita. Betul. Sebab tu ini saya lompat-lompat sikit lah supaya kita dapat ingatkan. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, dia bagi tahu kepada kita, andai kata engkau mendirikan solat, engkau sedang berterima kasih kepada Allah. Dan andai kata selepas solat engkau mendoakan mak dan ayah engkau, itu menampakkan engkau berterima kasih kepada mak dan ayah engkau. So ada dua dalam satu lah. Dengan Allah pun kita jaga hubungan, dengan manusia pun kita jaga hubungan. Kadang-kadang kita terlupa. Benda yang nak berterima kasih ni satu benda yang ucapan yang ringan sebenarnya, mudah sebenarnya, tapi berat nak cakap. Sebab berat tu sebab ego kita kan. Ego. Memang dia patut tolong aku, dia patut senangkan aku. Itu tak terima kasih tu. Itu kalau yang nak terima kasih. Kalau yang nak beri safar, nak beri salam, tak ada. Itu lagi berat. Terima kasih orang itu. Kau lah kena bagi kat aku. Aku bos. Okay, saya dah lompat. Bila kita masuk tajuk ni, Nabi kata apa hak kita sebagai seorang Muslim, Babun? Nabi kata haqqun muslim alal muslim khamsun. Dalam sebahagian matan Nabi kata situn. Hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain ada 6. Apa yang pertama? Idza laqitahu fasallim alaih.
Kalau saya yang berjumpa dengan imam, saya yang berjumpa dengan abang pun, saya yang kena bagi salam, Nabi kata. Tak kisah aku tua ke, aku muda ke, kita bertemu dengan orang, kita yang bagi salam. Yang kedua, wa izastansahaka fansahlah. Kalaulah ada orang minta nasihat daripadamu, kau kena bagi nasihat. Walaupun ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Jangan pula abang-abang kata, ustaz lagi alim pada saya, takkan saya nak bagi nasihat dekat ustaz. So Nabi kata, bagilah walaupun secebis. Bertakwalah pada Allah, jagalah solat ke apa, bagi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada orang panggil, sahutilah. Orang call, jawablah. Kalau ada orang panggil kenduri, datanglah. Wa idza da'aka. Wa idza atisa fahamidallah shammithu. Kalau ada di kalangan kita yang bersin, hacum. Saya sebut alhamdulillah. Nabi suruh syammit. Syammit tu kena sebut apa? Yarhamukallah. Itu syammit, tashmit dipanggil. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, pergi ziarah. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fa'atba'hu. Nombor 6, kalau dia mati, pergilah iring dia ke tanah perkuburan. So ini hak kita ni. Nah, ini yang kita kata nak hidupkan sunnah ni. Dan dalam sunnah ni sebenarnya Abang dengan imam dan sidang penonton sekalian kan, saya kira kita mengamalkan sunnah tak ada sebab lain, sebab kita nak masuk syurga Allah SWT. Kita nak dapat redha Allah Ta'ala. So Nabi ajar kita macam ni. Ya ayuhan nas, Nabi kata, wahai sekalian manusia, afshus salam, atimu ta'am, wasilul arham, wa qum billaili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata apa? Wahai sekalian manusia, rajin-rajinlah bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan yang kedua, rajin-rajin belanja orang makan. Itu yang biasa. Nombor 2, belanja orang makan. Kita suka yang dibelanja. Yang suka yang belanja. Nombor 3, waqum bil nas billaili wan nasu niyam. Afshus salam, atim wasilul arham, sambung tali silaturahim. Telefon tanya khabar mak ayah kat kampung, adik-beradik yang kat kampung, tanya khabar. Yang keempat, bangunlah qiyamul lail di waktu manusia sedang tidur. 4 ni, tadkhulul jannata bisalam, masuklah engkau ke dalam syurga dengan keadaan aman dan damai. So pasal kita nak relate dengan sunnah ni. So orang kata nak mengamalkan sunnah susah. Padahal 4 ni je pun yang boleh membuatkan kita masuk dalam syurga dalam keadaan aman ni. 4 ni, wallah alam. InsyaAllah. Kita masih lagi berkira-kira nak mengamalkan sunnah. Takut orang panggil kita warak lah, ustaz lah, apa semua kan. Padahal benda sunnah dalam kehidupan ni bukan hanya diukur, macam kita sebut awal tadi lah, bukan diukur pada pakaian, tetapi keseluruhan amalan kehidupan. Cukup kita berterima kasih pada orang, bagi salam bila berjumpa, orang sakit kita ziarah, orang bersin kita tadi? Kita tashmid kan? Tashmid. Lepas tu satu lagi orang minta nasihat, kita bagi nasihat, orang panggil kita menyahut. Benda yang sebenarnya simple Zat, betul, simple. Tapi kita rasa macam berat. Sebenarnya kita lah ego lah. Okey Abang Bun, kita pun dah sampai kepada penghujung. Okey. Jadi Ustaz, nampaknya walaupun kita punya kupasan ni nampak macam mudah dan sedikit, tapi bak kata pantun, kalau kita mendaki bukit, kena ada segala keperluannya. Kalau walaupun ada ilmu yang sedikit, insya-Allah ada gunanya. InsyaAllah. Jadi nampaknya sudah kita ke akhirnya. Jadi ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan dan juga para penonton kita yang still tunggu sampai ke akhir rancangan. Kita ucapkan ribuan terima kasih dan jangan kita lupa kita panjang-panjangkan pada rakan-rakan kita, walaupun macam Ustaz kata, walaupun sedikit, insya-Allah ada manfaatnya, dan kalau benda tu diamalkan menjadi jariah kepada kita. Alhamdulillah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan, akhir kata daripada kami, kita share-sharekan dan kita sering-seringlah like ataupun kita share dalam Easy Share dan juga Imam YouTube Easy Korban, insya-Allah. YouTube Easy Korban. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada panel jemputan kita Al-Fadil Ustaz Faiz yang tak jemu-jemu bersama kami dalam rancangan Sembang Songkok Tinggi, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada topik-topik yang akan datang yang lebih menarik. Dan kita terima kasih sekali. Lebih santai. Kalau anda ada sebarang cadangan komen, sila tinggalkan komen anda dan kita akan bawakan topik-topik cadangan anda tu, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi di Sembang Songkok Tinggi, Sembang tak kosong tapi berisi, insya-Allah. Terima kasih.